sering kita mendengar perkataan riya. Apabila kita dengar perkataan riya ni, yang kita terfikir, yang kita terbayang adalah perbuatan yang menunjuk-nunjuk. Namun berbeza dari segi bahasa dan istilahnya. Dari segi bahasa, riya bermaksud kita memperlihatkan sesuatu. Manakala dari segi istilahnya, riya ni kita melakukan sesuatu bukan kerana Allah. Jadi perbuatan riya ni amatlah bahaya, sehinggakan ia menjadi kebimbangan Rasulullah SAW dalam hadis baginda yang mafhumnya, yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu syirik kecil? Baginda menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tadi, Rasulullah ada menyatakan mengenai syirik. Syirik ni seperti yang kita tahu, perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Perbuatan riya ni amatlah bahaya kerana ianya jatuh kepada perbuatan syirik. Dan riya ni juga merupakan perkara yang berlawanan dengan sifat ikhlas. Ikhlas kita tahu kita melakukan sesuatu kerana Allah, semuanya lillahi ta'ala. Namun perbuatan riya ni adalah sebaliknya, kita melakukan sesuatu bukan kerana Allah. Jadi riya ni berlaku apabila contohnya kita mahu menderma RM500 dalam tabung masjid ni, dan dalam hati kita ni kita menderma tu supaya kita dipuji, supaya kita dibilang pemurahnya dia ni, paling banyak pula dia derma ni, macam gitu. Namun ada beberapa perbuatan yang kita tidak sedar bahawa perbuatan tu adalah sebenarnya riya. Fudail bin Iyad pernah berkata, tarkul amal min ajlin nasi riya, wal amal min ajlin nasi syirkun, wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Yang bermaksud meninggalkan amal kerana manusia itu riya, dan bila kita beramal kerana manusia itu pula syirik. Dan apabila ikhlas itu adalah ketika Allah menyelamatkan kita daripada kedua-duanya. Jadi jika kita meninggalkan amal, kita tidak jadi buat sesuatu kebaikan kerana kita takut dikatakan riya, itulah sebenarnya perbuatan riya. Contohnya, ada satu orang ni, dia ni selalu solat sunat duha, dia amalkanlah solat sunat ni. Tapi apabila kawannya datang berkunjung ke rumah, dia tinggalkan pula solat sunat duha tu. Kerana dia cakap, nanti pula aku ni dikata riya, tak maulah aku solat sunat duha, nantilah, tak payahlah buat, nanti dibilang pula aku ni menunjuk-nunjuk. Dia tinggalkan amal tu kerana manusia, kerana kawannya datang. Itu satu yang salah. Itu sebenarnya perbuatan riya yang kita tidak sedar. Tapi perbuatan yang tadi tu sebenarnya dia boleh jadi tidak riya apabila dia betulkan niatnya, dia betulkan ikhlasnya, dia betulkan tujuannya. Contohnya kawannya datang, dia tinggalkan salat sunat duha tu kerana dia cakap Allah mewajibkan kita memuliakan tetamu. Jadi tak apalah, aku tangguhlah dulu salat sunat duha hari ni, aku layan dulu tetamu, macam gitu. Oleh itu kita perlulah hati-hati. Syaitan ni licik. Kadang-kadang sesuatu amalan tu tidak riya pun, tapi syaitan tu datang, dia bayangkan kita amalan tu riya, sehingga kan kita tinggalkan amalan tersebut. Justru jangan tinggalkan ibadah, tetapi luruskan niat, jaga niat kita. Makanya ulama pernah berkata, jaga ikhlas, jaga niat kita tu di 3 tempat. Yang pertama di awal amal, di pertengahan amal, dan di akhir amal. Mungkin di awal-awal kita lillahi ta'ala, kerana Allah. Tapi di pertengahan siapa yang tahu, namanya juga manusia, sering diuji. Ada sahaja hal-hal yang boleh merosakkan niat dan ikhlas kita. Kesimpulannya, cara kita memerangi riya ni insya-Allah dengan kita teruskan istiqamah dalam apa-apa juga amalan atau ibadah. Yang penting kita jaga niat kita di 3 tempat tu, di awal, di pertengahan, dan di akhir amal. InsyaAllah semoga Allah mengurniakan kepada kita semua keikhlasan dalam beramal dan beribadah kepadanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.